Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Okey, hari ini kita masih lagi belajar bab 2 pemfaktoran dan pecahan algebra. Okey, tetapi hari ini kita akan masuk tajuk yang baru iaitu ungkapan algebra dan hukum operasi asas aritmetik. Okey, so kita lihat apa yang kita nak belajar hari ini. Okey, kita nak capai murid mesti boleh melaksanakan penambahan dan penolakan ungkapan algebra yang melibatkan kembangan dan pemfaktoran. Okey, murid-murid. So, di sini kita revise baliklah. Okey, pemudah dan untuk pemudahkan ungkapan algebra iaitu penambahan dan penolakan ungkapan algebra. Okey, so kita lihat soalan yang pertama. Okey, saya ada 2x kuasa 2 tolak 2 kurungan 4x tambah 5. So, kita dah belajar benda ni masa tajuk kembangan. Okey, so macam mana nak selesaikan dia? Okey, langkah pertama, murid-murid perlu membuka kurungan yang ini. Okey, 2, 4x tambah 5 ni kamu murid boleh gunakan operasi darab. Okey, darabkan dia. Okey, darabkan dia. Okey, 2x kuasa 2 yang di hadapan dikekalkan. Okey, kalau yang ini negatif 2 darab 4x ialah negatif 8x. Negatif 2 darab positif 5. Murid akan dapat negatif 10. Okey. So, untuk soalan yang pemudah ni, kalau soalan tu satu markah, murid dah boleh selesai dah. Ini jawapannya. Tapi kalau murid lihat soalan tu ada lebih 2, 3 markah, okey, maksudnya daripada sini murid kena selesaikan lagi ungkapan algebra ini. Okey, so kita lihat macam mana nak mudahkan dia lagi. So, kalau murid lihat, okay, 2x kuasa 2 tolak 8x tolak 10. Okay, murid boleh faktorkan dengan 2. So, ini ialah dia punya faktor 10 yang terbesar. So, yang tinggal di dalam x kuasa 2 tolak 4x tolak 5. Macam mana cikgu dapat ni? Okay, cikgu buat guna pembahagian berulang tu lah yang kita dah belajar sebelum ni dalam pemfaktoran faktor sempurna. Okey, tolak 8x tolak 10. Okey, kemudian bahagikan dengan 2. Sebab tu cikgu dapat x kuasa 2 tolak 4x tolak 5. Macam tu. Okey, so yang di sebelah kiri ni cikgu letak di luar. Yang lain ni cikgu kurungkan dalam satu kurungan. Okey, kalau murid lihat di sini, yang ini belum selesai lagi sebenarnya. Murid boleh selesaikan menggunakan kaedah darab silang. Okey, so x, murid boleh buktikanlah x ni nak buat apa? X darab x lah, dapat x kuasa 2. Okey, kemudian kita ambil yang di sebelah hujung ni, negatif 5. Apakah faktor bagi negatif 5? So, 1 dan 5. Okey, so dan 1. Cuma kita perlu tahu di mana nak letakkan negatif dan positif ni. Okey, negatif, positif. Okey, kita boleh ubah dia dah sama di sini positif ataupun negatif. Bergantung kepada jawapan yang di tengah ni. Okey, so negatif 5 darab positif 1, murid akan dapat negatif 5x. Okey, ini dia punya operasi lah yang patut murid lakukan. Okey, untuk yang seterusnya, okey, untuk dapat yang di sebelah sini, darab silangnya, murid darabkan x darab negatif 5, murid akan dapat negatif 5x. X darab positif 1, murid akan dapat positif x. Okey, kalau di sebelah kiri, murid darab, di sebelah kanan murid tambahlah. Tambahkan negatif 5x tambah x, murid akan dapat negatif 4x. Jadi jawapan akhirnya yang mana? Jangan lupa jawapan akhir dia akan dibaca secara mengufuk macam ni lah. X tolak 5, kemudian X tambah 1. Okey, ini ialah jawapan akhir ya murid-murid. Dah yang dimudahkan. Okey, benda ni sebenarnya bergantung kepada soalan markah jugalah. Kalau markahnya 1, biasanya sampai sini je lah. Okey, kalau markahnya 2 atau 3, mesti sampai hujung lah. Okey, so kita lihat yang seterusnya. 4W, W tolak 2 tolak 5. Okey, kemudian apa yang kita perlu buat? Selesaikan dengan
membuka semua kurungan itu. Okey, dah buka kurungan, kita lihat kita boleh pemudahkan lagi atau tidak. So, kita boleh mudahkan dia. Okey, dengan menggunakan darab hilang. Okey, di sebelah sini kita nak 2W lah. Kita kena pisahkan W tu sebab yang di tengah ni hanya W saja kan. So, sebab tu kita kena pisahkan W. Okey, tetapi yang ini 4 ni boleh datang dari 1 darab 4 ataupun 2 darab 2. Bergantung kepada apa yang kita nak buat nanti. Okey, so 5 dan 1 lah. Okey. 5, 1. So, kita letaklah di negatif 5. Sini positif 1. So, murid akan dapat negatif 5. Ini kaedah ni banyak cuba jaya lah. Okey. So, bila nak didarab, okey, 2W darab negatif 5, murid akan dapat negatif 10W. 2W darab positif 1 dapat 2W. Bila ditambahkan, murid akan dapat negatif 8W. Okey, untuk darab silang ni murid kena cekap sikit lah. Teknik menggunakan kalkulator tu nanti baru kita akan belajar. Okey, so jangan lupa jawapan akhir secara mengufuk macam ni. 2W tolak 5, 2W tambah 1. Okey, so itu jawapan dia. Okey, itu ialah pengiraan ungkapan algebra. Okey, seterusnya kita lihat. Ini menambah atau menolak pecahan algebra. Okey, dengan penyebut yang sama. Dia tambah perkataan algebra je ni. Okey, jadi dalam soalan bila ada sebut algebra, dia akan adalah huruf pemboleh ubah ni. Okey. So, tetapi konsep menambah dan menolak pecahan ni masih sama. Okey. Menambah dan menolak pecahan, dia punya penyebut mesti sama. Itu saja. Okey, cuma kamu kena pandai sikit lah menggunakan algebra ni. Okey, konsep dia semua sama. Okey, kalau soalan A ni tak ada masalah sebenarnya. Okey, 4A tambah 3A. Dua-dua ni per 5. Sebenarnya kamu boleh combine macam ni kan. Okey, sebab penyebutnya sama. Kalau dia punya ini adalah sebutan yang serupa, maka kamu boleh selesaikan. 4A tambah 3A, kamu akan dapat 7A per 5. Okey, tak perlu jadikan dia nombor bercampur semua. Okey, biar je macam tu. Okey, soalan B. Kita ada Y per 2X tolak 3Y per 2X. Okey, jadi kalau penyebutnya dah sama, tak ada masalah. Murid boleh gabungkan saja Y tolak 3Y. Okey, jadi Y tolak 3Y ialah negatif 2Y per 2X. Janganlah tinggal macam ni ya murid-murid. Okey, sebab negatif 2 ni boleh diselesaikan. Dia tinggal 1, ini tinggal 1. So, jawapan akhir negatif Y per X. Ingat ya murid-murid, negatif tidak boleh berada di sebelah bawah. Okay, negatif boleh berada di sebelah atas ataupun di tengah-tengah ini jawapan akhir. Jangan sekali-sekali letak di bawah jawapan akhir. Okay, kalau tak di bawah maksudnya belum selesai lagi. Okay, untuk soalan C, okay, kita ada beza sikit dengan soalan A dan B. Dekat atas ni ada ungkapan algebra. Kalau sebelum ni, dia cuma sebutan algebra saja. Yang ini ialah ungkapan. So, walaupun dia masih sama, okay, per 5W. Okay, tetapi, bila kamu nak buat yang sambungkan dengan yang sebelah lagi, okay, bila bawah ni dah cantum, tak ada masalah. Yang di depan tak ada masalah. Okay, yang di tengah ni dah tolak kan. Okay, tetapi yang di belakang ni, bila nak tolak, tak boleh kamu biar tanpa kurungan. Okay, bila ungkapan algebra, kamu mesti letak dia dalam kurungan. Okay, sebab bezanya nanti pada simbol. Okay, simbol dia nanti. Okay, boleh lihat kat sini. X tambah 2 yang di depan tak ada masalah. Yang selepas kurungan ni, lepas operasi ni, okay, negatif darab positif, negatif X. Negatif darab negatif, jawapan dia positif. Kalau murid tak letak kurungan, murid akan kekal jawapannya di situ negatif. Okey, terlupa. Sebab cuma murid dah buat negatif darab X saja. Terlupa yang tentang 5 ni. Okey, so berhati-hati bila ada ungkapan algebra. Okey, bila dah selesai macam ni, murid bolehlah susun mengikut sebutan yang serupa. And then, kalau dah macam ni, X tolak X, sifar lah. Tak payah tulis X tolak X, sifar.
Okay, tak payah tulis. So, positif 2 tambah positif 5. So, jawapan dia ialah 7/5W. Okay, yang murid. Okay, so kita lihat soalan yang seterusnya. Ini sama juga, masih lagi tambah tolak pecahan, tetapi penyebut dia tak sama. Jadi kita refresh balik macam pecahan yang kita buat masa sekolah rendah. Okay, sama je. Okay, cuma dia tambah algebra sahaja. Okay, kalau 1/2, tolak 1/4. Murid-murid kena buat apa? Samakan dia punya penyebut kan? Samakan penyebut macam ni kan? Okay, contohnya murid akan dapat 2/4 tolak 1/4. Sama sahaja. Okay, konsep yang sama. Okay, jadi kalau yang ini pun 4Y di 2Y. Jadi macam mana nak samakan? Okay, nak samakan dia, murid kena darabkan di sebelah kanan ni dengan 2Y. Darabkan dengan 2 supaya dia dapat 2 darab 2Y dapat 4Y. Okay, sama juga dengan yang di atas. Dia mesti didarab atas dan bawah. So, murid akan dapat macam ni lah. 3 tolak 2/4Y. So, jawapan akhir 1/4Y. Okay, yang murid. Okay, so kita lihat soalan B. Okay, soalan B dia tak ada nombor. Tapi dia ada R, S. Kamu tak bolehlah buang S. Kamu kena samakan dia dengan, darabkan dengan R. Okay, darabkan dia dengan R. Okay, supaya dia boleh jadi RS. Okay, kalau di bawah darab R, di atas pun darabkanlah dengan R. Okay, jadi murid akan dapat 4 tolak R darab R ialah R kuasa 2. Negatif 2R kuasa 2/RS. So, itu sahaja jawapan dia. Sebab 4 tak boleh tolak lagi dengan 2. 2R kuasa 2. Sebab dia 2R kuasa 2. Tak boleh tolak dengan 4. Okey, sebutannya tak serupa. Okey, murid-murid. Okay, so kita lihat soalan yang seterusnya. Yang ini masih lagi menambah dan menolak pecahan. Sebutannya tidak sama. Jadi macam mana kita nak buat? Jadi kalau tadi tu dia adalah faktornya kan. Jadi kamu boleh darabkan dengan mudah. Kalau yang ini, kiri kanan ni tak ada faktornya, tak boleh nak jadikan. Jadi kamu cuma darabkanlah macam biasa. 3 darab 2, 2 darab 3. Di atas ikut sahaja. Okey. So, 5x darab 2. Murid akan dapat 10x per 6. Tolak dengan 9x per 6. Okey, kalau kamu lihat sebutannya ni serupa. Okey, sebutannya serupa. Jangan lupa selesaikan 10x tolak 9x. Jawapannya 1x kan. Tapi 1x kita tak boleh satunya tu. Kita just tulis x per 6. So, itu jawapan akhir dia. Yang murid-murid. Okay, kita lihat soalan yang seterusnya. Okay, 2A per 3 tambah B per 2C. Okay, so, buat benda yang sama. Kalau dia nak dapatkan 2C ni tak boleh nak cari kawan dia. So, darab je terus 2C. Macam tu. Okay, 2A per 3 darabkan dengan 2C. Tambahkan dengan B ni, yang sebelah ni tak ada 3. So, darablah dengan 3. Dapatlah 4AC tambah 3B per 6C. Okay, kalau di atas ni tidak ada yang boleh difaktorkan, jadi tak perlulah kamu buat apa-apa. Memang itu jawapan akhir dia. Okay, jangan rungsing. Memang itu jawapan akhir dia. Okay, yang murid-murid. So, itu ialah pengenalan lah untuk tajuk pecahan algebra. Hari ini kita cuma belajar menambah dan menolak pecahan algebra. Okay. So, murid-murid boleh buat latihan yang diberi dalam buku teks. Cuba 2/3 dan semua latihan yang diberi itulah yang saya tunjukkan. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas akan datang. Sekian, terima kasih.